ada bawah 1k like. Kita nak at least 5k like untuk kita start lah. Dan saya nak korang dengar satu fitnah lah yang dibuat di ceramah di Kemaman. Suara? Kenapa dengan suara? Tak dengar suara? Okay, 1.2k, hampir 2k dah. Thank you so much. Tap screen, tap muka host, dengar. Okay, thank you so much. Okay, korang dengar ni sementara korang tap screen. Saya nak mengambil contoh satu saja, keterlibatan kerajaan dalam pemerintahan negara kita. 47 kes dihukum dengan DNNA. Tak tahu apa benda menatang nama DNNA ni. Itu saja nak khabar. Tapi Syed Saddiq baru ni, saya rasa terharu dengan Syed Saddiq ni. Syed Saddiq ni Pak K 7 tahun kena. Sebab sekali. Hak 47 tu DNNA. Jadi 47 dengan Pak K 7 tahun ni, nombor 4, nombor 7 ni sinonim. Macam dibuat-buat. Inilah yang saya fikir jentera-jentera kerajaan, SPRM, lepas tu hakim-hakim ni telah dikontrol oleh kerajaan PMX yang memerintah negara kita pada hari ini. Tak bolehlah. Tak bolehlah. Kita kena berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan 040 pada 2 Disember nanti majoriti berlipat ganda untuk beri signal kepada kerajaan pusat bahawasanya Melayu tidak bersetuju dengan cara pemerintahan kamu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Saya tak pasti suara siapa ni. Contoh satu saja. Okey. Yang pasti saya akan download dan sebarkan lah nanti. Sebab saya baru dapat tadi berkenaan dengan video ni. Okey. Ini adalah kes berat lah. Ini mahkamah dan SPRM dan agensi kerajaan. Kita nampak jelas di situ dia menuduh bahawa ada pendakwaan politik kepada Syed Saddiq katanya. Perbezaan antara kes Datuk Seri Najib, Zahid Hamidi dan Syed Saddiq ni ke atas, dan hukuman ke atas Syed Saddiq tiada sebarang campur tangan politik. Kita lihat ramai pihak yang tidak berpuas hati dengan hukuman yang dijatuhkan ke atas Syed Saddiq ni. Beliau ni, thank you Zaman Malaysia. Beliau dijatuhi hukuman penjara 7 tahun dan didenda 10 juta serta dikenakan 2 sebatan atas kesalahan bersubahat, pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram amlak. Okey. Dengan melihat kepada kes-kes ini, kan, kita lihat tak ada kena-mengena sebenarnya dengan penganiayaan politik. Tanyalah orang yang dalam undang-undang tu sendiri. Mereka telah berkata demikian kerana sukar bagi pendakwaan untuk membuktikan ada 30 orang saksi pendakwaan dipanggil. Dari situ sendiri saksi pendakwaan seramai 30 orang. Kan? Boleh je nak ngeteh bila, DM aja. Tak ada masalah, boleh jumpa. Okey. Jadi pendapat saya, kes ni sukar sebenarnya untuk dibela. Untuk dia ni nak bela diri dia, Syed Saddiq ni khususnya. Kenapa? Sebab memandangkan wang dana tersebut dipindahkan
daripada akaun Amada Bumi Bersatu Enterprise dan digunakan untuk diri sendiri, yang mana Rafiq Hakim membantu untuk beliau melupuskan harta tersebut, dipanggil sebagai saksi pendakwaan di mahkamah bagi membuat kenyataan terhadap Syed Saddiq. Seksyen 403 dan Seksyen 406 Kanun Keseksaan. Terdapat juga wang dikatakan hasil majlis meraih dana berjumlah 100k telah dimasukkan ke dalam akaun ASB Syed Saddiq ni. Inilah cabaran pihak peguam Syed Saddiq apabila kes mempunyai money trail yang jelas, iaitu di bawah Seksyen 4 Akta Amla. Kan? Dan pihak pembelaan dia perlu membuktikan bahawa wang tersebut telah dipindah dengan kebenaran parti atau wang tersebut telah dipindah bagi membayar kembali hutang parti kepada YB Syed Saddiq. Kenapa Syed Saddiq dikenakan hukuman seberat itu? Hukuman sebat. Beratlah sebab ada sebatnya kan. Dah terang lagi bersuluh katanya. Betul. Kenapa hukuman sebat dikenakan kepada Saddiq tapi tak dikenakan kepada Najib? Pertuduhan jenayah pecah amanah dan menyalahgunakan harta untuk diri sendiri ke atas Syed Saddiq wajib dikenakan hukuman sebat Seksyen 403 dan 406. Kalau sesiapa yang disabitkan dengan Seksyen 403 dan 406 keseksaan ini, perlu jelas hukuman sebat ini di bawah seksyen yang saya sebut tadi dikenakan atas mana-mana pesalah yang tidak melebihi umur 50 tahun. Betul. Apa yang Jebat cakap tu. Jadi kalaulah didapati bersalah di bawah 403 dan 406 seksyen ni, wajib dikenakan ke atas pesalah kalau dia berumur 50 tahun ke bawah. Waalaikumsalam Scorpio. Untuk umur Datuk Seri Najib ni dah lebih daripada 50 tahun, 60-an kan Datuk Seri Najib kan. Jadi dia tak kena sebat lah. Kalau perempuan pun tak kena sebat juga. Syed Saddiq ni 31 tahun. Jadi dia dikenakan hukuman sebat sebab dia masih muda lagi. Kenapa Zahid Hamidi terlepas? Itu bidang kuasa pendakwa raya untuk menarik pertuduhan ke atas Zahid. Namun perlu jelas bahawa beliau hanya dilepaskan tanpa dibebaskan. Bila masa saja beliau boleh dituduh kembali sekiranya pihak pendakwa raya ingin membuka kembali kes pertuduhan beliau ke atas beliau lah. Tak sama masa zaman Perikatan Nasional dilepas bebas Zahid Hamidi. Kenapa dia orang tak bising? Sebab masa tu Zahid Hamidi kawan pada dia. Jadi dia tak bising lah. Hari ni Zahid Hamidi, thank you Ji. Zahid Hamidi ni bukan kawan kepada dia, malah lawan kepada dia. Jadi dia rasa DNAA ni tak patut dikenakan. Jadi ceramah di Kemaman yang saya pasang tadi, yang korang dengar tadi adalah jelas mempertikaikan jurisdiction, judiciary dan juga mempertikaikan agensi kerajaan itu sendirilah. Dia telah menuduh agensi kerajaan berlaku pendakwaan politik dan hentikanlah sebarang tomahan yang tak berasas ke atas hakim yang bijaksana dengan memahami fakta kes ini dengan hati yang terbuka. Dan YB Syed Saddiq berhak untuk merayu ke atas hukuman serta keputusan hakim di Mahkamah Rayuan nanti. Jadi jelas perbezaan kes Datuk Najib, Datuk Zahid dan juga Syed Saddiq itu sendiri. Kesianlah pada saya kan, Syed Saddiq ni dia tak sempat nak dapat datuk kan. Dia baru aja 2 tahun menjadi menteri ketika itu. Lepas tu berlakunya langkah syaitan kan. Dan kita dapat lihat dia ni baru setahun jagung dah kena lekat kes, bersalah pula tu, kena sebat pula tu kan. Dan korang janganlah nak kata bahawa sebat dia ni adalah sebat yang seperti pesalah rogol dan jenayah. Hukuman rotan tu ada 2 rotan yang akan digunakan. Satu rotan jenis nipis khusus untuk pesalah, pecah amanah dan juga rasuah. Kedua rotan jenis tebal. Ini khusus untuk jenayah berat seperti rogol dan dadah lah. Dan jenayah. Okey, jadi tempat rotan still sama lagi, iaitu di punggung. Dan bagi kes Syed Saddiq, beliau akan sekiranya rayuan tidak diterima disebab menggunakan rotan nipis.
kerana beliau didapati bersalah bagi Seksyen 403 dan 406 Kanun Keseksaan. Dan ini jadi pengajaran kepada semua di luar sana, khususnya orang-orang politik ni. Kalau tak mahu nasib yang sama menimpa kamu, elakkan membuat kesalahan di bawah Seksyen 403 dan 406 Kanun Keseksaan, iaitu pecah amanah dan rasuah. Sebab kalau kita ni pernah berbuat salah lambat laun, Allah Ta'ala nak tunjuk kan, terbongkarlah berkenaan dengan salah laku kamu, maka mungkin kamu adalah orang yang seterusnya. Kalau bawah 50 tahun tu, hati-hatilah ya. Ini termaktub di bawah Seksyen 288 Kanun Tata Cara Jenayah yang memperuntukkan bahawa pesalah seksyen itu, hukuman itu perlu dibuat secara disiplin sekolah dengan rutan halus sahaja. Kalau kita dulu ada yang nakal kat sekolah yang pernah kena rotan dengan cikgu tu kan, jadi ini sama juga, kena rotan dengan rotan yang sama macam dekat sekolah dulu. Jadi banyak nampak komen kata kesilapan Syed Saddiq disebabkan beliau ni keluar awal sangat daripada TVH. Tapi dua benda menarik untuk Syed Saddiq ni, beliau didakwa di bawah pimpinan PN Mahyadin. Dan semasa tu kita boleh lihat dia juga membuat kenyataan, dia kata dia didakwa kerana dia tak sokong Mahyadin. Kan? Walau berbeza lapangan politik, kita nampak Gobing Sindio ni masih lagi menjadi setia menjadi peguam bela kepada Syed Saddiq. Dan ramai yang menyatakan pendapat, kalaulah dah macam Gobing Sindio ni pun jadi peguam kepada beliau pun masih kalah lagi. Maknanya memang jelaslah, memang jelaslah kesalahan tu dibuat kan. Jadi kepada orang yang telah berceramah, saya tak tahu siapa yang berceramah di Kemaman tu, yang telah membuat tuduhan kepada Norke, hai waalaikumsalam, tuduhan kepada Kerajaan Perpaduan ni, saya harap dikenakan tindakan kepada individu tersebut. Saya tak kenal, mungkin dia adun ke, kan. Okey, jadi setakat itu pasal Syed Saddiq ni. Satu yang menariknya, bekas Setiausaha Politik Datuk Seri Anwar Ibrahim okey. Kejap, saya nak minum air sekejap. Okey. Terima kasih yang tap-tap screen. Mia, kalau Mia lebih tahu pada saya, naiklah Mia. Baik, hari ini kita dapat menyaksikan tuduhan daripada Wan Ahmad Faizal kepada Farhash Wafa Salvador. Dan beliau telah menafikan sebenarnya kan sekeras-kerasnya tuduhan yang beliau ni terbabit dalam menarik sokongan Ahli Parlimen Perikatan Nasional supaya menyokong PMX. Kan, saya pun nampak tuduhan itu dangkal lah. Sebab dia kata Farhash ni antara individu yang bertanggungjawab menarik sokongan Ahli Parlimen kepada PMX, dan kenyataan Wan Ahmad Faizal ni adalah satu fitnah. Itu Farhash kata. Dan Farhash kata tuduhan itu berniat jahat dan tak ada bukti kukuh, dan dia akan saman dan laporkan kepada polis, dan seterusnya. Saman dah Wan Ahmad Faizal ni. Minum air asam boy. Tadi saya minum lemon, dah perik dah tekak saya. Tak apalah, nanti esok saya buat macam awak cakap tu. Okey, jadi Wan Ahmad Faizal ni
Dia dakwa 2 individu yang membuat gerakan terancang untuk menarik ahli parlimen Perikatan Nasional supaya menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan pemimpin Armada ni, dia menamakan Fahash ni lah sebagai salah seorang individu yang digelar individu seorang lagi tu, 2 individu kan, seorang Farhas, seorang lagi Datuk Botak. Jadi tular video berkenaan dengan Datuk Botak tu berperanan menyogok dan mengugut ahli parlimen. Untuk apa dia ugut sebenarnya? Kalau dah salah, kan salah jugalah. Kalau ada kesalahan yang dibuat oleh mereka ni, katakanlah ni bukan zaman Pak Midin. Jadi Muhammad Faizal duk tuduh PMX salah guna kuasa. Dia dah lupa ke apa yang Muhyiddin buat? Han cakap wakil PMX jumpa ahli parlimen bincang pasal peruntukan. Okey. Benda ni PMX dah berulang kali cakap dalam sidang parlimen. Dia minta hampa mai jumpa dengan TPM. Dia cakap dengan open. Tapi pemimpin penyangkau nasional yang ego, kan? Dan tu bila ada ahli parlimen yang secara personal nak sokong, dia marah. Tapi kita nampak whip, ketua whip dan juga ketua pembangkang daripada penyangkau nasional ni tak mahu ada apa-apa rundingan. Jadi contohlah macam Gua Musang. Mesti dia tak sangka boleh menang dengan kuli, kan? Tengok-tengok menang, tak ada bajet nak urus pusat khidmat. Memang naya lah. Jadi hampa tak apalah bekas timbalan menteri. Muhyiddin siap personally jumpa waktu hang masih duk kepit cium tangan Syed Saddiq, Muhammad Faizal ni. Sebelum tu punyalah sokong Syed Saddiq gila-gila. Dalam beberapa hari je Muhyiddin offer Ketua Pemuda Bersatu dan Timbalan Menteri terus lembik lutut. Lagi nak simbang pasal prinsip jargon ni. Jadi kita imbau balik apa yang Muhyiddin rakam secara audio dia secara rahsia. Apa yang Muhyiddin kata scheme of thing, audio scheme of thing tu barulah terang-terang salah guna kuasa. Jadi okey, mungkin kita boleh dengar Kejap saya cari dulu audio scheme of things. Kalau sebelum tu, kalau siapa yang nak naik silakan lah. Request. Tekak tak berapa nak sihat lah korang. Kalau suara saya kurang memuaskan, sorry. Okey, korang dengar. Ada 30 lebih yang UMNO sekarang. Boleh tak kita jumpa dan cakap dengan mereka? You are going to form the government, kan? Why don't you come and join Bersatu? Jadi kalau LR di satu sudah 41, campur 10 pada perdamaian 40, kita juga hati terbesar. Ini scheme of thing, I'm saying to say you don't follow, but I thought that would be done. Kalau kita ambil kata seorang-seorang saya cakap berapa orang, mungkin ada yang terjadi, terutama kalau mereka ada tawaran-tawaran tertentu, why not? Apa beza nak join Bersatu? Apa beza nak kekal dalam UMNO? Jadi usaha segitu kalau kita buat, mungkin sebahagian mereka akan join jadi Bersatu. Dah ada pun jadi Bersatu. Jadi Bersatu jadi the enlarged party. Mungkin kalau kita turun masuk dalam ini. Okey, kejap. Korang dengar dah sendiri kan? Jadi inilah klip audio Muhyiddin dak beli ahli parlimen UMNO dengan JLC dan juga jawatan. Ini yang kita boleh katakan salah guna kuasa. Kan? Jadi dia nak kata Datuk Seri Anwar Ibrahim ni cuba nak beli ahli parlimen dan sebagainya. Kalau kita dapat dengar balik apa yang Muhyiddin cakap tu, inilah sebenarnya yang dikatakan nak beli ahli parlimen, scheme of things dan sebagainya. Datuk Seri Anwar cakap secara open, kalau nak peruntukan datang jumpa dia. Itu juga yang berlaku semasa zaman Ismail Sabri. Ada MOU yang telah disign dan selepas itu diberikan peruntukan sama rata di antara MP Pembangkang dan MP Kerajaan. Apa yang salahnya? Maknanya adakah berlaku salah laku juga semasa Ismail Sabri? Kalaulah sign MOU tu, macam mana? Jadi
dia dah lupa apa yang Muhyiddin buat, apa yang Muhyiddin cakap, apa yang diorang dah rancangkan. Jadi di saat fokus kita di Malaysia sepatutnya mengenai kekejaman rejim Zionis ni, pembakar di Malaysia lebih kepada nak tunjuk mereka lebih prihatin dan kerajaan ni jahat. Kalau Saitro PM buat status tak boleh kibar bendera di sekolah, yelah kita faham sebab itu Saitro. Tapi bila page rasmi PAS ni membawa naratif itu, ini satu yang tak bertanggungjawab. Kenapa nak larikan fokus kami daripada highlight isu kekejaman rejim Zionis ni? Adakah ada campur tangan yang menaja pihak-pihak tertentu supaya orang Malaysia ni bergaduh bergara yang remeh-temeh? Jadi kembali kepada objektif. Sekarang ni kita nak kecam rejim Zionis, bukan nak bergaduh sama sendiri. Dan kita nampak solidariti di sekolah berlangsung dengan jaya ni, ramai yang mempolitikkan berkenaan isu itu juga. Miscommunication di antara pihak sekolah dan juga kementerian itu biasalah, sebab ini kali pertama diadakan solidariti seperti ini. Dia nak bagi pendidikan kepada budak-budak sekolah ni, khususnya berkenaan dengan kekejaman Zionis ni, tentang sejarah, tentang apa yang berlaku di Palestin itu sendiri. Sebab mak ayah dia belum tentu boleh terangkan dengan baik berkenaan dengan sejarah Palestin itu sendiri, betul tak? Tapi malangnya ia ditunggang oleh pembangkang untuk menunjukkan mereka ini hero, untuk menunjukkan siapa terpaling Palestin. Sedih tau. Alhamdulillah, tapi ramai kita dapat lihat respon daripada ibu bapa, respon daripada cikgu-cikgu pegawai PPD yang telah kita nampak positif lah, membawa kesedaran daripada rakyat itu sendiri. Banyak pementasan yang dilakukan. Nanti saya beli madu. Dibuat di sekolah kan, menunjukkan situasi apa yang berlaku di sana. Mereka ni kan, kita dapat lihat sengajalah tak nak bagi kredit kepada kerajaan hari ni, sebab dia rasa terancam dengan apa yang berlaku, apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab dia tak sangka Datuk Seri Anwar Ibrahim akan seberani itu mengecam Israel, selantang itu membela Palestin kan. Jadi nasihat kepada mereka ni, berpegang teguhlah dengan kebenaran. Jangan jadi orang yang bacul, sentiasa buka mulut aja fitnah, buka mulut aja fitnah. Dan kita dapat lihat hari ni fitnah yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin mereka ni, mereka tak pernah mereka tidak akan bela lah. Contoh pemimpin PAS kata mereka tidak akan pertahankan fitnah yang dilakukan oleh MP Muslimat PAS, itu MP Kepala Batas ni, sebab tak cukup masa. Alasan ni saya rasa walaupun bodoh je boleh percaya. Dan perangai PAS ni kita tahu dah sejak dulu lagi. Dia ni kalaulah ada walaun ataupun MP dia sendiri yang dah kantoi memfitnah dan dibawa ke mahkamah, dia tak akan peduli pun kalau kena kutip ke, kalau kena saman ke. Begitulah lebay-lebay ni. Mereka hanya fikir berkenaan dengan, mereka akan gunakan kamu ketika kamu ni good to, they can use you until you dah tercedok. Diorang akan tidak pedulikan kamu lah. Jadi ada yang mainkan naratif jahat, kononnya himpunan solidariti yang dianjurkan NGO tu tak boleh takbir dan sebagainya. Saya rasa sedih lah tengok pembodohan puak-puak PAS ni. Seronok mereka bila konon-konon Siti Mastura tu tak salah sebab baca daripada buku Profa UMNO saja. Konon-konon akan buat huru-hara lah dalam government perpaduan. Itu defense yang paling tak berotak sekali lah sebenarnya. Tak faham law defamation. Dalam undang-undang, orang yang mengulang pernyataan fitnah adalah bersalah sama seperti orang yang menerbitkan pernyataan fitnah itu. Pernyataan fitnah itu. Jadi orang yang ulang fitnah itu sama bersalah dengan orang yang mula-mula sebarkan fitnah itu. Dan si Mastura ini pergi submit reference material dekat polis pun sebenarnya serupa bagi gari dekat polis suruh tangkap dia. Memang bersalah
siapalah lawyer yang advise Mastura ni suruh bagi rujukan yang terang-terang dah fitnah. Dia patutnya beri sumber yang sahih lah. Kalau dia bagi sumber yang memang fitnah, yang sebelum ni dah masuk mahkamah dan dah kalah, itu maknanya apa? Maknanya kau bagi perangkap diri sendiri. Kan? Luku, saya tak faham awak tulis apa. Jadi ini dah jadi kes perangkap diri sendirilah saya nampak. Parti politik yang sengaja nak membodohkan orang, jadi terperangkap dengan naratif sendiri. Jadi saya nampak kenapalah dia orang ni kan dah tahu terang-terang itu memang mendatangkan musibah ataupun kesusahan pada diri sendiri, kerja sangat matlamat sehingga dia terpaksa mengharungi. Bukan, saya rasa dia tak lena tidur malam dah Mastura ni. Dia nampak depan orang aja dia nampak tenang dan sebagainya kan. Tapi saya nampak dia ni memang macam dah, kalau saya jadi dia, saya tak tahulah. Saya rasa saya kemurungan kot. 6 report polis. Tak silap saya, 6 ke 4. Betul kan kalau saya salah? Dan dengan cerita Singapura pun nak nak kenakan tindakan undang-undang juga terhadap dia. Saya rasa kalau saya lah, saya tak tidur malam lah kot. Apa pandangan kasar